So kita kembali kepada topik tentang isu Palestin. Tentang isu Palestin dan tanda akhir zaman. Adakah apa yang terjadi pada Palestin ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Peperangan di Palestin ini tanda-tanda akhir zaman? Jawapannya adalah tidak. Kenapa saya cakap tidak? Sebab benda yang terjadi di Palestin ni pernah jadi lagi teruk di zaman dulu. Sekarang ni Yahudi memerintah Palestin tak sampai 100 tahun lagi. Daripada 1948, kita kira 1948 Zionis masuk. Sekarang 2021. Baru 73 tahun. Tapi zaman-zaman dulu orang Kristian pernah menawan Baitul Maqdis ratusan tahun ketika perang salib. Bukan 100 tahun, lebih 100 tahun sehinggalah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestin ketika itu. Dan kemudian dekat Palestin ni terjadi pelbagai siri-siri peperangan, bukan sekali, bukan dua kali. Perang salib tu berapa banyak siri nak menawan Baitul Maqdis tu. Dan peperangan yang era sekarang ni bukan setahun ni je terjadi peperangan antara Gaza dengan Israel tu. 2008 ada, Hamas menang. 2012 ada, Hamas menang. 2014 juga ada juga, Hamas menang juga. Yang ni yang terkini perang Saif Al-Quds, Hamas menang juga. Dan setiap tahun, setiap kali perang mesti timbul benda yang sama. Oh, ini tanda-tanda akhir zaman, ini tanda kiamat nak dekat. Bila Palestin dah menang, dia pula puak-puak ni kan. Dia sengaja nak menakut-nakutkan orang. Sebenarnya tanda besar kiamat akan berlaku adalah, saya nak kongsikan 10 tanda besar kiamat. Simple je ni, korang pun tahu. Pertama, munculnya Imam Mahdi. Selagi Imam Mahdi tak muncul, maksudnya tanda kiamat besar masih belum ada. Tanda kiamat kecil pun sekarang ni tak semua dah ada. Tanda kiamat kecil ni ada tiga kategori. Pertama, yang telah terjadi. Yang kedua, yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah yang bakal terjadi. So, tanda kiamat kecil pun belum semua habis. Saya bagi contoh tanda kiamat kecil yang telah terjadi. Contohnya lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Tapi tanda kiamat kecil. Sebab tu Nabi pernah bersabda, bila aku diutuskan, jarak aku dengan kiamat adalah seperti 2 jari ini. Maksudnya dekat, ibarat 2 jari. Bulan terbelah. Itu pun tak ada kiamat kecil. Zaman Nabi pernah belah bulan. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah dekatnya kiamat dan telah terbelahnya bulan. So, sebenarnya banyaklah tanda kecil kiamat yang telah terjadi. Yang sedang terjadi, zina berleluasa, itu tanda kecil kiamat. Arak berleluasa, riba berleluasa, wabak berleluasa. Ini semua yang sedang terjadi lah. Wabak daripada dulu ada kan. Itu semua yang sering dan akan terus terjadi. Antara tanda kiamat kecil ialah kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal je. Orang yang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Itu pun tanda kecil kiamat. Tanda kiamat kecil yang belum terjadi adalah populasi wanita dengan lelaki 51. 50 orang perempuan, seorang lelaki. Maknanya perempuan banyak betul. Benda tu belum terjadi lagi. Sekarang kat Malaysia lelaki lagi ramai daripada perempuan. Betul. Benda ni belum terjadi. Maksudnya kiamat kecil pun tak semua terjadi lagi. Tiba-tiba kita dah kata yang kiamat lagi 30 tahun. Tak logik lah. So, apakah tanda besar kiamat? Pertama, Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi muncul ni, dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tak tahu dia Imam Mahdi. Sekejap Dan dia akan dibaiat ketika umur dia 40 tahun lah. Nama dia adalah sama dengan Nabi Muhammad, Ahmad bin Abdullah ataupun Muhammad bin Abdullah. Dan dia adalah berketurunan daripada keturunan Quraisy, daripada Nabi SAW. Dan yang akan
tahu siapakah Imam Mahdi itu adalah ulama-ulama di sekitar dia lah. Dia yang akan bagi tahu kau lah Imam Mahdi. Dan dia takkan mengaku. Dia kata, aku bukan. Siapa, Pak? Dan akhirnya Allah siapkan dia dalam satu malam. Lalu dia pun memimpinlah umat Islam. Tahu lah. Itu Imam Mahdi. Selepas Imam Mahdi, Dajjal akan muncul. Sekejap bagi saya masuk sekejap. Nak buka laptop. Boleh. Betul. Okey, saya kembali. Dajjal akan muncul. Sebelum Dajjal muncul, akan ada beberapa tanda. Benda ni saya ada tulis dalam buku saya. Buku Maksiat Akhir Zaman. Sebelum Dajjal muncul akan timbulnya beberapa tanda. Tanda pertama adalah kemarau 3 tahun. Kemarau 3 tahun, kemarau panjang. Dan pada tahun ketiga tu langsung tak ada air. Kita ni kat Malaysia ni alhamdulillah hari-hari hujan. Panas tak? Maksudnya insya-Allah lah lama lagi lah Dajjal nak muncul tu. Harap-harapnya kita tak hidup lah zaman Dajjal. Kedua, perang besar dengan bangsa Rom dan pembukaan kota Konstantinopel kali yang terakhir. Ini pun tanda sebelum Dajjal muncul. Ini pun belum terjadi lagi. Sekarang ni orang nak berperang pun takut sebab Covid kan. Tapi alih-alih orang kata perang dunia ketiga dah nak hampir, perang dunia ketiga dah nak hampir. Benda ni semua tak ada. Hanyalah ramalan-ramalan palsu lah. Dosa tau meramal-ramal ni. Kalau betul pun dosa juga. Ketiga, tanda sebelum Dajjal muncul ni, Madinah akan kosong dan ditinggalkan. Sehingga anjing atau serigala akan kencing di Masjid Nabawi. Manakala Baitul Maqdis pula akan dimakmurkan. Sekarang ni Baitul Maqdis dimakmurkan ke tak? Tak. Baitul Maqdis sedang dijajah oleh Israel. Betul tak? Sekarang ni Madinah kosong ke ada orang? Ada orang, siap ada cleaner lagi. Ada cleaner lagi. So, sebelum Dajjal turun, Madinah kosong sampai anjing boleh kencing dalam tu. Lama lagi. Keempat, manusia akan lupa pasal Dajjal dan tak ada orang pun yang ingatkan tentang Dajjal. Sebab itulah ramai orang ikut Dajjal. Sebab Dajjal ni telah dilupakan. Dah tak adalah orang pendakwah-pendakwah yang cerita tentang bahayanya fitnah Dajjal. Zaman sekarang ni, semua benda Dajjal. Bukan Ipin pun kata Dajjal, U tu USA, I tu Israel. Nasi lemak tu kata Dajjal. Covid pun kata Dajjal. iPhone pun kata Dajjal, I Illuminati. Mini Love pun kata Dajjal, kita ada salib. Semua benda nak didajjalkan. Kita disuruh untuk berhati-hati dengan fitnah Dajjal, bukan fitnah Dajjal. Hal itu. So, dikala sekarang ni semua benda nak didajjalkan, so macam tak logik lah Dajjal tu akan muncul dalam masa terdekat kan. Sebab sebelum Dajjal muncul, tak ada seorang pun yang akan ingatkan tentang Dajjal. Kita alhamdulillah hari ni pun kita pasal Dajjal. So, dan bila Dajjal muncul, Dajjal ni adalah beberapa tanda-tanda dia yang korang kena tahu. Antara dia, mata dia buta sebelah. Bukan satu mata tau. Bukan satu mata. Dia buta sebelah. Ada orang kata Illuminati itulah Dajjal. Sebab satu mata. Dajjal ni orang lah. Dia bukan organisasi. Dajjal ni orang. Sahabat pernah nampak Dajjal. Dajjal bukan organisasi. Janganlah tafsir hadis ikut kepala sendiri. Maaf, marah pula. Dia bukan orang. Ini bukan orang. Orang pula. Bahaya tau kita tafsir hadis guna kepala akal kita sendiri. Guna yang kita rasa macam macam betul lah. Nabi kata Dajjal satu mata. Illuminati satu mata. Macam sama lah. Ini Dajjal ini. Sampai ada baby baru lahir satu mata, baby tu pun didajjalkan. Padahal baby terencat. Siang baby tu lahir-lahir dah kena sebut Dajjal.
Padahal Dajjal dah lama dah hidup. Allah tangguhkan umur dia. Umur dia panjang. Kedua, rambut keriting. Tapi janganlah panggil member-member rambut keriting kita Dajjal. Ya. Satu hal pula tu. Tiga, pendek. Keempat, kaki bengkok. Kelima, dekat antara dua mata ni ada tulisan kafarah. Dan tulisan itu hanya boleh dilihat oleh orang beriman walaupun orang tu buta. Maksudnya orang yang iman dia lemah tak boleh nampak kafarah tu. Yang keenam, dia gerak sangat laju dari satu tempat ke satu tempat. Ibarat hujan yang diakhiri angin. Sangat laju. Ketujuh, Dajjal akan pergi semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Rumah kita pun dia pergi. Kelapan, Dajjal akan tipu manusia dengan syurga dan neraka ni. Dia akan kata tangan kanan dia syurga, tangan kiri dia neraka. Sedangkan tangan kanan dia, syurga Dajjal adalah neraka Allah, neraka Dajjal adalah syurga Allah. So masuklah neraka Dajjal. Seterusnya, dia boleh hidupkan orang yang kita sayang. Sebab itulah bahaya kita idol-idol orang ni. Sangat bahaya. Sebab bila Dajjal muncul nanti, dia boleh hidupkan orang yang kita sayang dengan syarat sembah dia. Bayangkanlah kalau ada artis meninggal, artis K-pop meninggal kan, yang kita sayang. And up, Dajjal offer, nak tak aku hidupkan? Oh, kacang. Satu hal, dia pun hidupkan depan kita pun alah. Ustaz. So, bahaya. Dia boleh hidupkan orang yang kita sayang. Kemudian dia boleh hidupkan orang yang mati. Dia boleh bunuh orang, dihidupkan balik, boleh juga. Dan dia akan memerintah selama 40 hari. Hari pertama ibarat setahun, hari kedua ibarat sebulan, hari ketiga ibarat seminggu dan hari seterusnya macam hari-hari biasa. Adakah Dajjal telah lahir? Jawapannya ya, Dajjal dah lahir lama dah. Siapakah Dajjal? Tak tahu. Ada orang kata Samiri tu Dajjal. Tak sahih. Dajjal tu siapa nama sebenar dia semua tu tak dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bila Dajjal akan muncul, wallahu a'lam. Nabi pun tak tahu. Bahkan Nabi pernah bersabda, kalau Dajjal muncul zaman akulah yang akan melawan dia. Kata Nabi pun tak tahu, macam mana ada orang boleh claim dia tahu kan. Seterusnya, antara tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa AS. Turunnya Nabi Isa AS. Maknanya Imam Mahdi dulu, selepas Imam Mahdi, Dajjal, lepas Dajjal, Nabi Isa AS. Saya ada buat buku sebenarnya pasal kiamat ni. Saya cari boleh. Okey. Nabi Isa AS ni, dia muncul ketika Imam Mahdi dan juga jemaah umat Islam ketika tu tengah nak solat subuh. Dan akhirnya dia turun daripada langit lah. Dia punya rambut panjang sampai paras sini. Dan rambut dia keriting sikit, lurus tapi keriting sikit dan macam baru lepas mandi. Dia basah. Kulit dia putih kemerah-merahan. Semua. Dan dia suruh Imam Mahdi yang imamkan dia. Dan setelah itu Nabi Isa lah yang akan memimpin orang Islam untuk menentang Dajjal. Bila perang tu, ini semua berdasarkan hadis yang sahih. Saya ceritakan je balik, nak bagi mudah faham dengan ayat yang mudah faham. Bila Dajjal bertemu dengan Nabi Isa AS, Dajjal terus cair. Dalam hadis diceritakan cair seperti mana garam masuk dalam air, cair, macam tu lah cair. Kenapa dia cair? Sebab dia tahu memang yang akan bunuh dia ialah Nabi Isa. So bila dia nampak Nabi Isa, dia punya takut tu sampai cair.
Kalau Nabi Isa tak bunuh dia pun dia dah mati dah. Tapi Allah muliakan Nabi Isa, Nabi Isa yang membunuh dia. Dan akhirnya ketika itu semua pengikut-pengikut Dajjal, terutama di kalangan Yahudi, akan dibunuh. Semua orang Yahudi akan dibunuh. Sehingga kalau ada Yahudi menyorok belakang batu, menyorok belakang apa nama dia tu? Belakang pokok pun, pokok dan batu tu akan bercakap. Pokok orkot. Oh. Tu orkot tu yang dia tengah tanam sekarang lah. Oh, Israel lah. Israel. So semua pokok-pokok dan batu-batu akan cakap kat belakang aku ada Yahudi. Kecuali pokok orkot. Itu pun akhirnya mereka akan dibunuh juga. Mungkin ada orang kata, memang semua Yahudi jahat ke? Kenapa semua Yahudi akan dibunuh? Yes, memang semua Yahudi jahat. Yahudi yang korang nampak macam baik pun, yang ortodoks, yang konon-kononnya nampak macam beriman, dia mungkin tak setuju dengan Zionis. Tapi dia setuju yang kami menanti Al-Masih. Dia kata. Kami menanti Dajjal. Dan kalau Dajjal turun, orang Yahudi memang akan ikut Dajjal. Dan mereka akan memerangi umat Islam. Sebab itulah semua Yahudi akan dibunuh di akhir zaman. Itu tanda besar kiamat. Yang sekarang tengah terjadi perang, ini bukan tanda besar kiamat. Bahkan ini satu tanda kecil saja. Setelah umat Islam menang, Nabi Isa AS memerintah. So selepas dah settle, Dajjal dah mati, Imam Mahdi pula meninggal, Nabi Isa akan memerintah dunia. Ketika itulah Nabi Isa akan patahkan salib, akan bunuh semua babi-babi. Dan Nabi Isa AS akan memerintah dunia. Ada ulama kata around 7 tahun. Around 7 tahun Nabi Isa memerintah. Ketika Nabi Isa sedang memerintah, dunia sangat adil. Satu dunia taat kepada Nabi Isa AS. Tak ada kemiskinan. Kita nak kata unlimited. Orang Islam punya tahap keimanan tu sangat dahsyat. Masjid penuh. Semua orang bayar zakat sampai tak ada orang nak terima zakat. Semua dah jadi kaya. Mana ketika tu Islam bangkit lah. Sampailah wujud tanda besar kiamat yang keempat, iaitu turunnya ataupun keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni keluar ketika zaman Nabi Isa AS. Faham Ini ada mana teori konspirasi tersebar kata sebenarnya Ya'juj Ma'juj dah keluar. Ya'juj Ma'juj lah yang menyebarkan COVID. Pelik-pelik ada orang. Mitos, Jam. Mitos tu. Jam. Aduh lah. Lepas tu orang kata tembok besar Ya'juj Ma'juj tu sebenarnya tembok besar Cina. So sebenarnya orang Cina tu lah Ya'juj Ma'juj. Aduh lah. Kesian Cina. Geram lah benda-benda macam ni. Sabar Ustaz. Okay, sabar. Baik. Macam. Okey, sambung tadi kat mana tadi? China dah sampai China gitu. So, bila Ya'juj Ma'juj keluar, Ya'juj Ma'juj ni sangat ramai. Populasi Ya'juj Ma'juj ni lagi ramai daripada populasi manusia zaman sekarang. Sebenarnya. So, kat mana Ya'juj Ma'juj? Sekarang kat mana? Wallahu alam. Ini antara kuasa Allah lah. Dah ada satelit pun orang tak tahu, tak pernah nampak lagi tembok Ya'juj Ma'juj tu. Kat mana dia orang menyorok dan sebagainya. Memang tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, setiap hari Ya'juj Ma'juj akan cuba untuk pecahkan tembok. Sampailah dia orang dah berjaya pecahkan sampai nampak lubang kecil, nampak cahaya. Dia orang kata, okey, esok kita sambung, kita rehat dulu. Esoknya dia orang bangun, lubang tu dah tertutup. Dia orang pecahkan lagi. Terbuka kecil. Esok kita sambung. Esok bangun-bangun dah tertutup. Setiap hari dia orang cuba untuk pecahkan tembok. Sampailah dekat zaman Nabi Isa nanti. Dan dalam hadis yang sahih diceritakan pemimpin daripada Ya'juj Ma'juj itu ketika dia dah tengah pecah-pecahkan sampailah terbuka kecil. Pemimpin Ya'juj Ma'juj tu cakap, insya-Allah esok kita buka lagi. Dia tersebut insya-Allah. Allah takdirkan dia sebut insya-Allah. Dan akhirnya esok dia bangun, lubang tu tak tertutup. Waktu itulah diorang pecahkan tembok tu dan akhirnya diorang keluar beramai-ramai. Diorang serbu dunia ni seperti mana ombak
seperti mana ombak. Macam itu. Maknanya Ya'juj Ma'juj ni terlalu ramai sampai macam ombak. Dia rempuh orang tu macam ombak. Kalau dia minum sungai kering. Dia pergi kat tanaman hancur. Dan ketika itu Nabi Isa AS dan umat-umat Islam orang beriman akan menyuruh dekat bukit. Nabi Isa bawa semua orang beriman pergi kat bukit. So akhirnya yang hancur adalah hanya orang-orang kafir je lah ketika tu. Ya'juj Ma'juj telah hancurkan sehancur-hancurnya muka bumi ni, serosak-rosaknya, sampailah diorang rasa diorang dah bunuh semua orang, dah bunuh semua hidupan dekat bumi. So apa diorang kata? Sekarang ni kita dah bunuh semua hidupan dekat bumi. Kita telah menguasai bumi. Sekarang kita nak menguasai langit pula. Konon-kononnya nak bunuh Allah. Konon-kononnya nak bunuh para malaikat. Diorang kata diorang nak membunuh penduduk langit. Apa diorang buat? Diorang pandang atas, diorang panah atas. Ni hadis sahih Diorang panah atas, kemudian panah tu turun balik dalam keadaan panah-panahan tu berdarah-darah. So diorang kata, oh kita dah berjaya bunuh penduduk langit. So kita telah menguasai langit dan bumi. So dalam keadaan diorang bongkak dan sombong ketika itu, maka Allah telah mengazab mereka dengan ulat. Allah hadirkan mereka ulat dan akhirnya ulat memakan Ya'juj Ma'juj. Poyo-poyo kena makan dengan ulat dia. Aduh. Kesimpulan dia janganlah poyo. Kena makan dengan ulat je guys. Dan akhirnya semua Ya'juj Ma'juj mati. Dan tak ada satu ruang pun kat muka bumi ni melainkan bergelimpangannya mayat Ya'juj Ma'juj. So dunia jadi sangat busuk. Dan kemudian Nabi Isa berdoa supaya Allah turunkan hujan, dan Allah turunkan hujan, lalu Ya'juj Ma'juj dihanyutkan ke laut dan akhirnya bumi kembali wangi seperti dulu. So maknanya orang beriman terselamatlah daripada serangan Ya'juj Ma'juj. Alhamdulillah. Seterusnya selepas Ya'juj Ma'juj dah settle, berlakunya dukhan. Dukhan ni apa? Dukhan ni adalah asap tebal tau. Ada orang kata dukhan ni meteor. Mitos je tu. Main hentam je. Aku kata dukhan tu meteor. Apa dalil dia pakai pula? Tapi yang penting dukhan ni apa? Dukhan ni memang satu asap yang tebal yang satu dunia. Satu dunia akan sebelum dukhan tu Nabi Isa AS dah wafat. Nabi Isa AS dah wafat. Nabi Isa AS wafat ketika umur beliau 40 tahun. So dia memerintah selama 7 tahun lah dekat muka bumi, kemudian dia wafat. Tapi sebenarnya sebelum dukhan tu ada terjadi 3 penenggelaman ke muka bumi tau. Ada 3 daerah tenggelam. Daerah Hijaz, daerah barat, daerah timur. Timur, barat dengan Jazirah Arab akan tenggelam. Tenggelam macam mana tu Allah Alam. So lepas tenggelam tu barulah berlakunya dukhan, akan wujudnya asap tebal. Selepas itu tanda ketujuh kiamat besar adalah terbitnya matahari belah barat. Terbitnya matahari belah barat. Ketika matahari terbit belah barat, taubat tidak diterima. Orang-orang kafir nak masuk Islam tak diterima. Waktu matahari terbit belah barat tu maksudnya kiamat dah memang betul-betul hampir. Memang betul-betul hampir. Yang lain tu daripada Imam Mahdi, daripada Imam Mahdi, Nabi Isa, lepas tu Dajjal, lepas Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ada 3 penenggelaman bumi, lepas tu asap. Time tu masih jarak antara kiamat mungkin lama lagi. Bukanlah lama lagi. Tapi dia tak adalah immediately berlaku ketika itu. Sebab dia akan berlaku contohnya satu generasi ke satu generasi, satu generasi ke satu generasi. So makan ratusan tahun juga sebenarnya. Sampailah bila tanda ke-7 iaitu matahari terbit belah barat, time tu kiamat betul-betul dekat. Bila matahari terbit belah barat, bangun-bangun terkejut tengok matahari terbit belah barat, dalam tempoh yang dekat juga terus berlaku tanda kiamat yang ke-8 iaitu keluarnya Dabbah, binatang besar daripada
perut bumi. Binatang tu macam mana wallahu alam, tak payah nak fikir. Yang penting binatang tu boleh bercakap. Dan binatang tu letak tanda dekat orang-orang, kau beriman, kau tak beriman, kau beriman, kau tak beriman. Dan binatang tu bercakap dalam keadaan dia pergilah tu. Baru sekarang kau nak beriman, dah tak ada guna iman korang sekarang. Dia pergilah manusia ketika itu. Dan bila dah keluarnya dabah, maka terjadilah pada kiamat yang ke-9, iaitu keluarnya api dari Yaman, dan api tersebut akan mengumpulkan manusia. Akan keluarnya api dekat Yaman. Api macam mana pun Allah alam, dan akhirnya semua manusia akan berkumpul di situ. Kemudian akan terjadilah kiamat, tiupan sangkakala dan sebagainya, dan berlakulah pada mahsyar. Ketika tu sebelum kiamat berlaku, sebelum tiupan sangkakala berlaku, Allah akan matikan semua orang beriman. Sehingga orang yang ada sebesar zarah iman pun akan mati. Allah akan tiupkan angin, dan angin tu akan terkena orang beriman dan meninggal. So yang tinggal kat muka bumi ni hanyalah orang-orang kafir sahaja. Dan ketika itulah kiamat akan terjadi. Itulah 10 tanda kiamat. Itulah secara asas semua. Berbalik pada kesimpulannya, bila benda tu semua terjadi, wallahu alam, kita tidak disuruh meramal-ramal bila kiamat. Kita disuruh untuk beramal. Sebab apa? Sebab kematian pun satu kiamat juga untuk kita. Kematian tu kiamat untuk kita semua. So mati ni boleh datang bila-bila. Takkan nak tunggu Dajjal datang baru nak bertaubat. Boleh jadi kita tak hidup pun zaman Dajjal, insya-Allah. Tapi kematian tu pasti boleh jadi lepas ni, boleh jadi esok. Kerana itu kita kena sentiasa persiapkan diri kita untuk menempuhi kematian. Kerana kematian itu pun kiamat juga. Akhirnya, sebagai kesimpulan yang terakhir, saya nak pesan kepada korang semua, cukup-cukuplah beriman dengan teori konspirasi. Kembalilah kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Berubahlah daripada sekarang, baiki diri, bertaubat pada Allah SWT. Sama-samalah, saya pun sama. Taubat pada Allah SWT, tambah ilmu, laksanakan dakwah, belajar sungguh-sungguh. Sebab akhirnya kematian boleh datang tiba-tiba. Dan kalau kita mati dalam keadaan lalai, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya pun tak nak cerita pasal Palestin lebih-lebih sangat, korang pun dah tahu. Tapi kalau korang nak tanya, bolehlah tanya. So sekarang ni kita buka sesi soal jawab, insya-Allah. So ada soalan? Ada yang bertanya dekat chat box, tanya betul ke ada yang kata hari kiamat tu berlaku hari Jumaat? Betul. Betul. Soalan Ustaz, seterusnya. ada yang bertanya juga, orang Islam yang tak solat akan mengikuti Dajjal ke? Boleh jadi. Saya nak kongsikan apakah tanda-tanda kita akan ikut Dajjal. Pertama, antara orang yang ikut Dajjal adalah orang yang dia mengatakan bahawasanya tak salah lantik pemimpin kafir asalkan dia adil. Korang dah dengar sekarang kan? Especially dalam politik lah, tak salah pun kalau kita nak angkat orang kafir jadi pemimpin kita asalkan dia adil. Benda ni nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Kita tak boleh lantik orang kafir menjadi pemimpin tertinggi kita. Tapi zaman orang-orang yang kata boleh, ada possibility dia akan ikut Dajjal. Sebab bila Dajjal turun nanti, bila Dajjal muncul nanti, siapa yang ikut Dajjal, ekonomi dia akan subur tau. Negara-negara yang ikut Dajjal, ekonomi akan subur. Orang yang ikut Imam Mahdi, negara-negara yang ikut Imam Mahdi akan kemarau, tak ada makanan. Makanan hanya zikir je ketika itu. So orang akan nampak macam Dajjal inilah pemimpin yang baik, meningkatkan ekonomi negara. Hal Dajjal. Itulah. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah orang yang kata benda paling penting dekat dunia ni adalah kena meningkatkan isu ekonomi dan pembangunan.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berjaya tingkatkan ekonomi. Semua benda ekonomi. Kalau time pilihan raya, kita akan pilih parti yang meningkatkan ekonomi semata-mata. Semua fikir material. Nah, orang macam ini pun ada potensi kot Dajjal. Sebab Dajjal ditawarkan dengan material lah. Bukan tak ekonomi subuh je. Ditawarkan syurga je. Tawarkan syurga. Tentu orang yang hanya beriman pada material ni akan mudah terikutlah. Ketiga, antara golongan yang